Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini sampai kepada saya sebuah video di mana antara lain Ustaz Nazrul Nasir mendakwa sebuah kisah bahawa kononnya seorang tokoh pada kurun ke-6 Hijrah bernama Imam Ar-Rifai telah bersalaman dengan tangan Nabi SAW yang didakwanya keluar daripada kubur baginda. Okey, beliau yakni Ustaz Nazrul begitu yakin dengan kisah ini sampai-sampai mendakwa sesiapa yang mengingkarinya dia tu memang orang gila. Okey. Jadi sebelum membuat react kepada video Ustaz Nazrul tersebut, ayuh kita sama-sama dengar terlebih dahulu. Link bagi video ini dalam kotak description. Saya mainkan dari minit 1.35 dan seterusnya. Kerana sebelum itu, beliau Ustaz Nazrul menerangkan tentang cerita-cerita para ulama yang kononnya boleh selak tirai dan tanya direct kepada Nabi SAW. Cerita tu telah saya ulas dalam video berasingan sebelum ini. Link dalam kotak description. Video kali ni kita fokus pula cerita tangan yang keluar daripada kubur Nabi SAW. Okey, saya mainkan. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan dengar dengan tepat perkataan-perkataan ayat-ayat yang disebut oleh Ustaz Nazrul. Mecah belahkan. Ada kisah tadi, kisah yang kita tak ada pelik apa pun. Biasa. Tuan-tuan pernah dengar cerita Al-Imam Ar-Rifai radhiyallahu anhu pergi ke makam Nabi, keluar tangan Nabi daripada makam, salam dengan Imam Rifai. Itu macam mana? Dan ini mutawatir. Ditulis kitab oleh Imam Suyuti, ditulis kitab oleh para a'immah, kisah berkenaan dengan keluarnya tangan Nabi daripada makam bersalaman dengan Al-Imam Ar-Rifai radhiyallahu anhu. 500 tahun setelah Nabi SAW wafat, keluar tangan Nabi dan dilihat oleh orang yang berada di Madinah pada ketika tersebut. Saya ada cerita dalam ada satu kuliah saya cerita. Saya baca kisah tu daripada awal sampai habis. Kisah tu disebutkan oleh ulama, dan kisah tu kata ulama ini antara karamat yang mutawatir. Siapa yang ingkar keramat tersebut, ini orang gila. Itu dia. Kalau ada orang ingkar keramat tu, alhamdulillah tak ada sampai lah, tak ada siapa pun ingkar. Tak ada siapa. Syekh Wahabi pun tak ada keluar kata apa ada cerita apa pula. Tak ada seorang. Tak ada siapa pun berani kata apa. Sebab apa, kenapa tak? Dia kata sebab ulama semua pakat tulis kitab pasal kisah tu. Dan dia kata kisah tu mutawatir. Ratusan orang tengok tangan Nabi keluar daripada makam. Ratusan orang tengok pada zaman tersebut. Dan diceritakan ada masyayikh pada zaman tu kalau bawa pergi jumpa. Okey, kita telah pun dengar apa yang diperkatakan oleh Ustaz Nazrul. Sesiapa yang ingin menonton video penuh, tak lama ya, 7 minit 48 saat, link dalam kotak description. Okey, seperti biasa sebelum memulakan react, ingin saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini, apabila ingin memberi komen, ayuh kita menjaga adab, ayuh kita menjaga akhlak. Kita sebagai para pecinta sunnah, para pejuang sunnah Nabi SAW, kita memperjuangkan akidah yang sahih, kita memperjuangkan ibadah yang sahih, kita juga menonjolkan akhlak yang selari dengan akhlak Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, video ini tak ada kaitan langsung dengan Imam Ar-Rifai rahimahullah. Okay, beliau bebas daripada cerita dongeng ini. Beliau seorang imam yang mulia, seorang imam yang hebat pada zamannya. Sebegitu hebat sehingga biografinya dimuat naik oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau yang masyhur ini. Imam Az-Zahabi wafat 748 Hijrah dan beliau memiliki sebuah kitab yang masyhur berjudul Siyarul A'lam An-Nubala, di mana dalam kitab ini beliau memuat naik ataupun menyusun biografi para tokoh yang hebat-hebat. Sehingga kalau orang yang ada masalah, tak adalah dalam kitab ni. Ringkas cerita, orang yang ada masalah tak ada dalam kitab ini ya. Kitab ini banyak jilid, tetapi biografi Imam Ar-Rifai kita boleh rujuk dalam jilid yang ke-21, muka surat 77. Jika edisi Maktabah Syamilah pun sama juga, jilid 21, muka surat 77. Okey, saya baca sedikit saja bagaimana Imam Az-Zahabi memperkenalkan Imam Ar-Rifai ini ya. Beliau ini seorang imam, seorang contoh panutan, seorang ahli ibadah, seorang ahli zuhud, guru yakni syekh kepada para arifin, yakni Abu Al-Abbas Ahmad bin Abi Al-Hasan Ali bin Ahmad bin Yahya bin Hazim bin Ali.
Okey, yang dikenali dengan Ar-Rifai dari Maghribi, lahir tahun 550 Hijrah, wafat tahun 578 Hijrah. Diterangkan biografi beliau, ibu bapa bagaimana perjalanan beliau menuntut ilmu dan kisah-kisah lain yang menarik untuk kita jadikan iktibar. Menarik untuk diperhatikan kisah tangan yang keluar dari kubur lalu bersalaman dengannya oleh Imam Ar-Rifai tidak ada dalam kitab ini. Sebab tu saya nak kata video ria ini tak ada kaitan dengan Imam Ar-Rifai. Bahkan Imam Ar-Rifai bebas daripada kisah dongeng itu. Kisah dongeng itu dibuat oleh para pengikut tarikatnya selepas kewafatan Imam Ar-Rifai. Okay, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kami ahli sunnah wal jamaah memang menerima karamah sebagai satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang terpilih. Apakah karamah ni? Karamah ini adalah perkara ataupun peristiwa yang di luar adat kebiasaan, atau juga disebut sebagai mencari adat kebiasaan. Kami ahli sunnah wal jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh menerima karamah. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu kami bersikap berhati-hati untuk membezakan antara karamah yang dikurniakan oleh Allah atau istidraj, yang ini umpan yang Allah berikan kepada seseorang, ataupun ia adalah perbuatan sihir, ataupun ia sekadar helah atau silap mata, atau semata-mata dakwaan palsu sahaja. Okey, sebelum kita nak menganalisa cerita itu, poin-poin penting yang disebut oleh Ustaz Nazrul sendiri. Pertama, ini adalah kisah mutawatir yang dilihat oleh ratusan orang. Poin penting ni sangat penting bagi kita juga ya. Poin pertama ni sangat penting untuk kita juga. Ia adalah kisah mutawatir yang dilihat, yang dipersaksikan oleh ratusan orang. Kedua, ia terdapat dalam kitab para imam. Ketiga, siapa yang ingkar karamah ini, dia memang orang gila. Keempat, sampai tak ada orang yang ingkar. Seko Wahabi pun tak ada. Dan seterusnya yang terakhir, ulama semua pakat tulis kitab pasal kisah ini ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak menilai kisah ni sangat mudah. Poin pertama yang diulang-ulang oleh Ustaz Nazrul, itulah kayu ukur yang kita akan guna bagi menilai kisah ini benar ataupun tidak. Apakah itu? Ratusan orang yang melihatnya, ratusan orang yang mempersaksikannya sehingga ia menjadi satu kisah yang mutawatir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkara ini kalau kita baca dalam kisah yang panjang, ia sebenarnya berlaku di musim haji. Maka memang ada ribuan orang di Masjid Nabi. Tapi tak apalah, ratusan pun boleh. Nak kata ratusan pun boleh ya. Okey, apabila ratusan orang mempersaksikan kisah ini, mereka bukan sekadar mempersaksikan Imam Ar-Rifai bersalaman dengan tangan yang didakwa keluar dari kubur. Tetapi kalau benar, mereka sendiri akan teringin untuk bersalaman dengan tangan Nabi SAW. Bahkan bukan sekadar ingin, mereka akan berlumba-lumba menyerbu kubur baginda untuk bersalaman dengan tangan Nabi sehingga boleh hancur, boleh rosak kubur Nabi kerana orang ramai berkerumun, berlumba-lumba menyerbu untuk bersalaman dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan ini tidak berlaku. Ratusan yang ada tu cuma duduk tengok je. Agaknya apa yang mereka tengok saja? Kenapa mereka tak serbu sama? Jadi adanya kemungkinan yang kedua. Sebab mereka dapat tengok dari sebalik kubur tu. Bukan tangan Nabi. Tangan penjaga kubur ataupun yang tukang jaga kebersihan kubur. Sebab cerita ni kalau kita baca daripada awal, ada dalam link website yang saya beri. Nanti saya cerita tentang link website itu. Apabila orang mendakwa Imam Ar-Rifai datang ke kubur Nabi, mula-mula dia bagi salam. Assalamualaikum wahai datukku. Tiba-tiba ada suara pula jawab, Waalaikumsalam wahai anakku. Lalu Imam Ar-Rifai pun macam terketar-ketar, terkejut, terjatuh. Boleh jawab pula. Lalu dia pun membaca syair yang dia ingin untuk bersalaman dan cium tangan Nabi. So boleh saja tukang jaga kubur ke, tukang jaga kebersihan yang ada di sebalik kubur tu dengar-dengar, boleh juga aku main ya. Okey, baik. Jadi berdasarkan adanya ratusan orang yang mempersaksikan kisah ini, kan? Ada dua kemungkinan lah. Pertama,
ia adalah dakwaan palsu. Sebab kalau benar memang ratusan orang yang mempersaksikannya, ratusan orang itu juga akan pergi serbu makam Nabi SAW untuk turut merebut peluang bersalaman dengan baginda. Tetapi ini tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Sebab mereka tahu itu adalah helah saja, tukang jaga kubur ataupun tukang pembersih kubur yang sendiri angkat tangan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, ratusan orang yang hadir itu, ia menjadi kayu ukur sama ada kisah ini benar-benar berlaku ataupun tidak. Sebenarnya kehadiran ratusan orang tu bagus. Sebab kalau nak dikatakan kisah ini berlaku dalam suasana kesunyian, Imam Ar-Rifai seorang saja dalam bilik yang ada makam Nabi tersebut, susah kita nak nilai, kan? Tapi bila ratusan orang yang hadir dan mereka ni tak buat apa-apa, kan, menunjukkan ini adalah kisah yang helah ataupun kisah dusta semata-mata. Jadi semudah itu saja tuan-tuan dan puan. Ini kisah yang saya kata tadi, kisah dongeng yang boleh kita, mana ada paper shredder tak? Baik. Kita semak kembali kata-kata Ustaz Nazrul. Pertama, ia adalah kisah mutawatir yang dilihat oleh ratusan orang. Macam saya kata tadi, bagus ada ratusan orang itulah yang telah membuktikan ini adalah kisah dusta ataupun helah penjaga kubur. Tapi yang benar kisah dusta sajalah. Tu yang pertama. Yang kedua, ada dalam kitab para imam. Sekadar pencarian saya menggunakan perisian komputer Maktabah Syamilah. Yang ada yang dalam kitab Imam As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijrah. Imam As-Suyuti ni ada sejarahnya. Siapa yang tahu, tahu. Siapa yang tak tahu, bagus tak tahu. Saya tak akan buka di sini. Tetapi sekadar kehadiran kisah ini dalam kitab beliau, ia bukanlah sesuatu yang memiliki credibility, bukanlah sesuatu yang memiliki nilai untuk diperhujahkan. Kalau sesiapa yang tahu perkara ni, dia tak akan berhujah tentangnya dengan menggunakan Imam As-Suyuti. Ketiga, siapa yang ingkar karamah ini memang orang gila. Ini saya berpandangan sebaliknya lah. Siapa yang percaya karamah ni, siapa yang percaya kisah ni, dialah sebenarnya orang yang tak baik pula nak sebut, but fahamlah apa maksud saya. Yang seterusnya, sampailah tak ada orang yang ingkar. Seekor Wahabi pun tak ada. Bila disebut seekor Wahabi, kita dapat faham bagaimana Ustaz Nazrul memandang orang-orang yang Wahabi ni sebagai binatang dan bukannya sebagai manusia. Tapi mungkin saya memaksa diri untuk berbaik sangka. Mungkin beliau orang utara, orang Kedah ke? Tak silap saya. Logat di sana seekor ni boleh juga merujuk pada manusia. Boleh ke? Tak apa. Tapi bila beliau mendakwa sampai tak ada orang pun yang ingkar. Saya Google, senang je keluar beberapa link yang telah membuktikan ini adalah kisah dusta. Dalam kotak description saya bagi 4 link. 2 dalam bahasa Inggeris, 2 dalam bahasa Indonesia yang telah membuktikan ini adalah kisah dongeng, ini adalah kisah dusta dengan pembuktian yang ilmiah, yang lebih ilmiah daripada apa yang sekadar saya cerita tadi, ya. Ulama semua pakat tulis kitab pasal kisah tu. Betul ke? Ulama semua ni ramai tau, pakat tulis. Kenyataan-kenyataan seperti ini khasnya dalam kitab para a'imah kononnya. Semua ulama pakat tulis kononnya. Kenyataan-kenyataan sini yang kita sebut sebagai overclaim, terlebih mendakwa. Ini sebenarnya mengurangkan kesiqahan Ustaz Nazrul itu sendiri. Siqah ni sifat terpercaya ataupun credibility. Sampai-sampai lepas ni, kalau kita tonton video beliau, kuliah beliau, ceramah beliau, apabila beliau membuat dakwaan, tak boleh terima terus. Kita kena double check, triple check, quadruple check. Sebab macam inilah bukti. Kita tengok dalam video tu, tadi audio saja. Boleh tonton video tu. Begitu confident beliau mendakwa cerita ni. Begitu confident beliau menyampaikannya dan mensabitkan cerita ini. Padahal kitab para imam, tapi mungkin saya yang terlepas pandang. Boleh tak kita sama-sama minta Ustaz Nazrul dalam kuliahnya akan datang? Sebab para imam ni ramai tau. Paling kurang 7 orang imam. Imam Az-Zahabi dah memang tak ada. Paling kurang 7 orang imam yang bebas daripada tarikat Rifai ini, yang secara independennya ketika membicarakan biografi Imam Ar-Rifai turut memasukkan kisah tangan keluar tu. Sebab kisah tangan keluar tu ada dalam kitab-kitab yang tak baik sebutlah. Kita nak kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang ditulis oleh Imam As-Subki ke apa ke, Tabaqat As-Sufiyah ke bagaimana ke, yang ada kisah ni.
Kemudiannya ulama semua pakat tulis kitab ni, semua ni ramai ni. Kalau Ustaz Nazrul boleh buktikan semua tu, baguslah. Tapi setakat ni kenyataan-kenyataan yang over seperti ni mengurangkan kethiqahan Ustaz Nazrul itu sendiri ya. Jadi tuan-tuan dan puan, lepas ini bila kita tonton video beliau, saya nak kata dusta tu taklah baik pula kan. Tapi kita kata double check, triple check, okay? Over check ya, sebab kadang-kadang ataupun macam tadi ya, terbukti ya begitu yakin mendakwa sesuatu yang sebenarnya. Okey, sebagai kesimpulan kita ahli sunnah wal jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh memang menerima adanya karamah. Cuma kita tidak begitu saja terus-terus menerima satu peristiwa di luar adat, di luar kebiasaan ataupun yang mencari adat automatik sebagai karamah. Sebaliknya kita bersifat kritis terhadapnya kerana mungkin saja itu adalah sihir, mungkin saja itu adalah helah atau tipu daya, mungkin saja itu dakwaan dusta. Kerana apa yang berlaku, kita ni bukan nak menafikan keistimewaan, kemuliaan tokoh-tokoh itu, tetapi apa yang kita mesti tahu hakikatnya ialah dalam tarikat-tarikat ini, para pengikutnya, bukan tokoh tu, tapi para pengikut yang mengikuti tarikat itu, mereka saling bersaing antara satu sama lain. Tokoh siapakah yang lebih hebat? Pengasas siapakah yang lebih hebat? Imam siapakah yang lebih hebat? Okey, baik bagi tokoh, baik tarikat Rifa'i ni ke Abdul Qadir Jilani dan tarikat Qadariyah ke apa semua tu, tokohnya sendiri, okey, we have no problem with them. In fact, we respect them. Okay, Imam Rifa'i, Imam Abdul Qadir Jilani, okey, tapi yang selepas mereka tu yang buat cerita, masing-masing nak bersaing, tokoh siapa yang hebat. Jadi tuan-tuan puan-puan kena bezakan perkara ni. Sebab nanti bila saya cakap macam ni, nantilah tengok tu dia kritik Imam Rifa'i. Tengok tu dia kritik Syekh Abdul Qadir Jilani. Tak, kita mengkritik orang-orang terkemudian yang mereka ni saling bersaing. Sebab tarikat-tarikat ni mereka saling bersaing antara satu sama lain. Tarikat mana yang terbaik, tarikat manakah yang jalan yang terbaik, yang ada suluknya, yang macam-macam lah kiranya. Lalu mereka saling bersaing, dan dalam rangka nak bersaing tu mereka buat cerita tentang kehebatan pengasasnya, tentang kehebatan tok guru mereka, tentang kehebatan imam mereka. Mereka yang buat cerita. Dan orang-orang yang tak baik cakap, percaya saja terus. Padahal kita tahu benda ni dan kita tengok, yang ni dia orang saja-saja yang buat. Tak ada pun pada imam itu ya. Imam itu, pengasas itu memang orang yang mulia, orang yang tawadu, orang yang merendah diri. Mereka ni tidak ada niat nak bersaing atas satu sama lain. Tak ada pun. Tetapi yang berlaku ialah di kalangan para pengikutnya itu sendiri. Okey? Kemudiannya, sebagai kesimpulannya, bukan semua yang ada dalam kitab kita ambil saja. Dalam kitab Al-Quran, of course lah kita ambil semuanya. Dalam kitab-kitab hadis pun kita semak. Kita buat kritikan, semakkan sanad, semakkan matan. Apatah lagi kalau sekadar kitab-kitab yang duk cerita-cerita itu saja. Kita kena ada critical thinking dalam menilai. Dan kadang-kadang cerita tu, it is so obvious that it is fraud. Sangat jelas, sangat mudah untuk kita kenal ia adalah cerita palsu. It is not rocket science. It is macam sekolah rendah punya cerita lah kiranya, okay? Tapi boleh pula ada orang bermati-matian percaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, gunakanlah kebijaksanaan yang Allah kurniakan untuk menilai cerita-cerita tersebut kan. Kalau beratus orang duk tengok, tapi tengok aja, tak ada pula nak pergi bersalaman kan. Imam Rifa'i seorang je salam, lain macam je ni, apa cerita ni kan. Nampak sangat itu adalah kisah dusta ya. Mereka menggunakan, yang buat cerita ni menggunakan ratusan orang yang hadir ni kononnya sebagai bukti untuk menguatkan kisah tu. Padahal ia adalah bukti yang menunjukkan ia adalah kisah yang palsu. Dan yang terakhir, sebelum nak buat dakwaan, semaklah dulu, buat malu je. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa link dalam kotak description. Saya ada bagi video asal Ustaz Nazrul. Kemudian saya bagi link kepada 4 laman web, 2 dalam bahasa Indonesia, 2 dalam bahasa Inggeris, yang membuktikan ini adalah kisah palsu, ini adalah kisah dongeng dengan bukti-bukti yang lebih ilmiah daripada apa yang sekadar saya cerita di sini. Jemput juga tonton video saya sebelum ini, beberapa bulan yang lepas, apabila timbulnya kisah dongeng. Satu lagi kisah dongeng, kononnya para ulama bila traffic jam, tak tahu nak buat apa, mereka selak tirai. Okay? Saya pun nak selak juga kan. Kalau tengok kebanyakan video saya buat, belakang tu ada tirai, sebelah ada tirai. Saya pun nak selak juga.
Okey, ada juga video saya yang lain yang menerangkan tentang karamah. Okey, tentang karamah. Tadi saya dah sebut secara ringkas, ada video saya yang secara khusus menyebut tentang karamah. Dan yang terakhir, sebuah video saya yang berlainan juga yang membicarakan tentang bolehkah kita melihat Nabi SAW baik secara sedar ataupun dalam mimpi. Sebab kalau tangan tu muncul, berarti Imam Ar-Rifai tu melihat tangan Nabi SAW, tangan yang betul lah, yang kita kalau cubit rasa sakit. Okey, jadi betulkah, bolehkah berlakunya yaqazah dalam suasana sedar ataupun dalam suasana mimpi? Boleh berlaku ataupun tidak? Ada video yang berasingan, semua link dalam kotak description. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga ada manfaatnya. Ayo kita ini memberi fokus kepada perkara-perkara yang memajukan umat Islam, yang memandaikan umat Islam, yang membijaksanakan umat Islam. Bukan dengan cerita-cerita. Kadang-kadang orang yang cerita ni, dia nak tunjukkan kehebatan. Pedang Nabi 900 kilo lah, pedang sahabat ratus-ratus kilo lah. Macam kisah ni nak menunjukkan kehebatan Imam Ar-Rifai, kisah ulama kalau traffic jam boleh selak tirai apa semua tu. Pada zahirnya macam niat baik nak tunjuk kehebatan, tapi cuma mereka ni, saya kata tadi, kita menjaga adab dan akhlak kan. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.